A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam halaqah al-muallimin kita setelah boleh dikatakan agak lama jugalah kita tidak dapat mengadakan sesi ini. Dan saya doakan semoga sahabat-sahabat semua berada di dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera semuanya. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang baik. Saya difahamkan yang sekarang ni cikgu-cikgu di kedua-dua sekolah KMS dan KMSS majoritinya bekerja daripada rumah. Moga Allah SWT pemudahkan urusan masing-masing. Kami yang dekat island ini pun baru sahaja bermula daripada semalam berada di dalam lockdown level kelima, dan level kelima ni adalah level yang paling tinggi lah, paling ketat. Cuma tak adalah sampai tak boleh keluar rumah. Sekolah masih dibuka, cuma tidak boleh keluar daripada 5 km radius daripada kawasan rumah. Dan hari ini adalah hari terakhir persekolahan budak-budak ni sebelum semester break selama 1 minggu. Jadi selamatlah, lebih kurang seminggu kan, insyaAllah. Semua orang ada kat rumah masing-masing. Jadi saya menjawab salam sahabat-sahabat yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada belaka ni kan. Baiklah. Pada hari ini kita nak meluangkan sedikit masa untuk kita meninjau sebuah buku yang dah sebuah buku yang dah lama, tapi buku ni buku yang boleh dikatakan quite famous jugalah di dalam dunia pendidikan, iaitulah buku Ta'lim al-Muta'allim Tariqat Ta'allum yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji ataupun Burhanul Islam Az-Zarnuji. Dan buku ni salah satu daripada buku yang boleh dikatakan paling famous di dalam topik pendidikan, cara mengajar, cara belajar yang pernah ditulis oleh ilmuwan Islam, selain daripada buku Al-Qabisi. Dua buah buku ni antara yang utama. Yang lain adalah macam Ibn Khaldun ada memperuntukkan bab khusus di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Imam Al-Ghazali pun ada menyentuh tentang pedagogi dan lain-lain di dalam kitab Ayyuhal Walad dan juga Ihya Ulumuddin sendiri. Begitu juga dengan Ikhwan As-Safa pun ada menulis mengenainya. Al-Jahiz pun ada menulis mengenainya. Tapi pada hari ini kita nak tinjau sedikit satu bab daripada bab yang terkandung di dalam buku kitab Ta'lim al-Muta'allim ini, iaitulah sekejap ya. Muka surat berapa ke? Muka surat 78. Yes. Iaitu pada muka surat yang ke-78 daripada buku ni. Tariqat Ta'lim kitab Ta'lim al-Muta'allim Tariqat Ta'allum yang ditulis oleh Imam Al-Zarnuji ni. Imam Al-Zarnuji ni datang daripada kawasan Central Asia, lebih kurang di kawasan kalau dalam istilah yang dipakai oleh sejarawan Islam ialah disebut sebagai bilad ma wara an-nahar, wilayah di seberang sungai sebelah sana, ya, merujuk kepada sungai Furat dan sungai Dajlah yang berada di Iraq.
Dan beliau bukanlah merupakan seorang Arab, walaupun ada dakwaan yang mengatakan Zarnuji ini adalah seorang Arab, dan kita tidak mengetahui banyak maklumat tentang siapa sebenarnya Al-Imam Az-Zarnuji ini, walaupun ada sebahagian orientalis yang menulis beberapa perkara mengenainya, tetapi dalam tinjauan saya memang kita tak tahu banyaklah tentang dia. Namun kita letak kat tepi tentang latar belakang biografi Imam Zarnuji ni. Apa yang saya nak ajak cikgu-cikgu semua, sahabat-sahabat semua sambil-sambil berehat pada waktu petang ni, ialah untuk kita melihat beberapa aspek berkaitan dengan adab menuntut ilmu yang dikemukakan oleh Imam Az-Zarnuji dalam bab keberapa dah? Bab ketiga kot daripada buku ni. Dan bagaimanakah pandangan kita tentang saranan-saranan yang dikemukakan beliau di dalam buku ini, dan juga bagaimanakah ianya kalau sekiranya kita bersetuju boleh diaplikasikan ataupun disemai di kedua-dua buah sekolah, di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Semalam masa saya membuat sedikit revision tentang topik ni, saya adalah bertanya kepada anak kami yang kecil sekali, si Muiz, apa pandangan beliau tentang beberapa saranan yang terkandung di dalam buku ni. Tapi nanti saya sebutkan kemudian, insya-Allah. Okey. Kalau sekiranya saya salah baca ke dalam bahasa Arab tu, mintalah cikgu-cikgu betulkan, boleh type. Saya boleh nampak dekat tepi ni. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita ada 35 orang. Harapnya ini adalah masa yang agak kondusif untuk anda, memandangkan anda bekerja di rumah. Sebab kalau bekerja di sekolah, ini waktu yang orang kelang kabut nak balik daripada sekolah, nak balik rumah kan, petang-petang. Saya payah nak buat awal sikit sebab awal tadi saya menguruskan sarapan dan menghantar anak ke sekolah, semuanya, insya-Allah. Okey, kita lihat sedikit. Faslu fi ta'zimil ilmi wa ahli. Fasal ataupun bab yang membicarakan tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ya. I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustaz wa tawqirihi. Ketahuilah bahawa seorang penuntut ilmu tidak akan berhasil mendapat ilmu dan mendapat manfaat daripadanya kecuali dengan memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu serta memuliakan guru yang mengajarnya dan berbuat baik kepadanya. So ini adalah mukadimah dalam bab ini. Bila saya lihat kepada penyelidikan yang dibuat dalam menganalisis kandungan kitab Az-Zarnuji ini, ada juga yang memberikan pendapat mengatakan bahawa pandangan Az-Zarnuji di dalam buku ini ada beberapa aspek yang agak keterlaluan pada membicarakan tentang soal adab menuntut ilmu, terutamanya pada mengaitkan ketidaksempurnaan adab tersebut pada kegagalan seorang dalam hidupnya kerana tak mendapat keberkatan dan lain-lain. Jadi cikgu-cikgu, sahabat-sahabat semua, sambil-sambil menonton, sambil mendengar ni, cubalah fikirkan dan pertimbangkan anda setuju ke tidak setuju. Kita boleh membaca dan mengikuti wacana dalam buku ini secara kritis tanpa menghilangkan rasa hormat dan penghargaan kita kepada muallif, kepada pengkaryanya, iaitu Burhanuddin Az-Zarnuji, ataupun kadang-kadang disebut Burhanul Islam Az-Zarnuji. Okey. Qila, dikatakan, ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Tidaklah seseorang itu berjaya sampai kepada apa yang dituju dalam menuntut ilmu kecuali kerana sifat hormat. Dan tidaklah seseorang itu gagal, gugur daripada perjalanannya menuntut ilmu melainkan kerana meninggalkan sifat menghormati guru. Ini yang dinyatakan oleh beliau. So, berjaya ke tak berjaya banyak bergantung kepada
seseorang itu menghormati gurunya ataupun tidak. Dan cikgu-cikgu boleh pertimbangkan, fikirkan, kongsikan sambil-sambil saya baca ni pengalaman masing-masing pada membicarakan, mengalami, melihat hal-hal yang bersangkutan dengan adab guru dengan murid dalam konteks sahabat semua mengajar di KMS dan KMSS. Apakah antara isu yang timbul yang boleh kita sentuh nanti insya-Allah. Waqila, dan dikatakan juga al-hurmatu khairun minat ta'ah. Dikatakan bahawa sifat menghormati itu adalah lebih baik ataupun lebih utama daripada ketaatan. Ya, maknanya hormat cikgu, taat cikgu, hormat tu lebih penting daripada taat. Ala tara annal insana la yukfaru bil ma'siyah wa innama yukfaru bi istighfafiha wa tarkil hurmah. Tidakkah engkau lihat betapa bagaimana seorang manusia itu tidak dihukum kufur ke atasnya kerana maksiat, tetapi dia dihukum kufur apabila dia memandang entengnya dan meninggalkan sifat hormat. Bistighfafiha, kalau boleh saya conteng sikit ni ya, bistighfafiha ni ya, ini adalah petikan yang dibincangkan oleh pengkaji, mengatakan bahawa mungkin yang dimaksudkan oleh Az-Zarnuji di sini adalah bistihlaliha. Apa yang menjadikan seseorang itu terkeluar daripada Islam bukanlah memandang ringan kepada maksiat tetapi menghalalkannya. Itu adalah lebih tepat. Cuma yang saya nak tekankan, Az-Zarnuji meletakkan satu kenyataan mengatakan bahawa kalau dalam Islam sendiri satu benda salah yang kita buat, kalau kita buat benda haram, bererti kita tidak taat kepada Allah SWT. Walaupun ianya berdosa, tetapi seorang itu tidak dihukum kufur kerana melakukan maksiat. Itu akidah kita ya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi seseorang itu boleh jatuh kufur apabila dia meremehkan. Bererti dia bukan sahaja tidak taat kepada Allah, tetapi dia menghina Allah dengan perbuatannya. Jadi Az-Zarnuji nak menggambarkan betapa antara hormat dengan taat, hormat tu adalah lebih tinggi dan penting untuk diberikan perhatian berbanding dengan taat. Ya. Dan ini kadang-kadang masa saya baca tu saya teringat baliklah masa zaman-zaman saya belajar dekat Jordan dulu. Kita sama-sama kan dengan kawan-kawan, ada di kalangan kawan-kawan kita yang orang, saya tak tahu apa istilah nak pakai, orang dulu suka panggil istilah liberal, saya tak suka guna istilah tu, tapi kawan-kawan yang huha-huha lah kan ya. Walaupun mereka ni buat macam-macam benda yang menyalahi peraturan, tapi satu benda yang saya tak pernah tengok selama saya belajar di Jordan dulu ialah adanya pelajar yang kurang ajar dengan cikgu, yang biadab dengan pensyarah. Tak ada. Tetap hormat. Kalau ada something yang terlampau teruk sangat, biasanya bersoal jawab dengan mulut sajalah, tapi tak ada macam cakap benda yang menghina ke menyakitkan. Ataupun zaman tu tak ada lagi internet kan, so tak adalah macam attack pensyarah dekat Facebook ke, ataupun mengumpat hal, tulis something yang memburuk-burukkan pensyarah secara spesifiknya tu tidak berlaku. Walaupun tak ikut cakap pensyarah, walaupun tak hantar assignment, walaupun kena marah kerana rambut pelik-pelik ke masuk dalam kelas setengah-setengah lecturer tak suka dengan benda-benda macam tu, tapi hormat pensyarah tu ada. Ya. Okey. Wa min ta'zimil ilmi, sekejap. Ya. Kalau boleh saya letakkan warna. Kita baca kat sini sekarang. Okey, kita kat sini. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustaz. Salah satu daripada cara kita memuliakan ilmu ialah dengan memuliakan guru. Ustaz itulah ya, memuliakan ustaz. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ana abdu man allamani harfan wahidan
in syaa ba'a wa in syaa istaraqa. Ya, kata Ali radhiyallahu anhu, aku adalah hamba kepada sesiapa yang mengajar kepadaku walaupun satu huruf. Sekiranya dia mahu, dia boleh menjualku, dan sekiranya dia mahu, dia juga boleh menggunakan aku sebagai hambanya. Kata Ali, seperti yang dipetik oleh kita kata siapa ni, Az-Zarnuji. Ini berdasarkan kepada riwayat daripada At-Tabrani, satu hadis dengan makna man alima abdan ayatan min kitabillah fahuwa lahu abdun. Barang siapa mengajar seseorang satu ayat daripada kitab Allah, maka dia adalah hamba kepada orang tersebut. Dalam so-called hadis tu, ya, wa'allaqa Syekhul Islam Ibn Taymiyah bi annahu mawdu'. Ibn Taymiyah kata hadis tersebut adalah hadis palsu. Zakarahu Syaukani fi Fawaidil Majmu'ah. Okey. Dan juga Az-Zarnuji telah mendatangkan sebuah syair yang mengatakan bahawa ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamah li ta'limi harfin wahidin alfa dirham. Dia membacakan sepotong syair mengatakan bahawa pada aku telah pada pandangan aku tidak adalah satu hak yang lebih tinggi haknya melainkan hak seorang guru yang menjadi wajib ke atas setiap muslim untuk menunaikan hak tersebut. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamah, dan sesungguhnya barang siapa yang memenuhi orang kata sifat menghormati guru itu, maka baginya kemuliaan, dan juga hendaklah dia itu bersifat murah pada memberikan seorang yang mengajarnya walaupun satu huruf 1000 dirham. Ya. Yalah, ini adalah syair. So syair ini mengatakan bahawa perlunya tidak ada hak yang lebih tinggi melainkan hak seseorang ke atas gurunya, dan hendaklah seseorang itu menghargai gurunya sehingga walaupun dia itu mengajar satu huruf, dia wajar untuk dibayar 1000 dirham. Bukanlah literally maksudnya begitu, tetapi nak menggambarkan nilai satu huruf yang diajar kepada seseorang. Saya bila sebut satu huruf ni, saya selalu teringat kepada cikgu pertama kita lah. Antara cikgu yang paling besar jasanya adalah cikgu yang mengajar kita membaca dan menulis. Ya, dia mengenalkan kepada kita huruf, mengenalkan kepada kita cara membaca, dan daripada situlah terbuka seluruhnya perjalanan menuntut ilmu sepanjang hayat. Jadi kita boleh bayangkan betapa besarnya pahala ganjaran bagi guru di sekolah rendah dan juga prasekolah. Walaupun saya tak setujulah kalau sekolah rendah nak push mengajar membaca menulis ni kan. Okey. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma yahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Barang siapa yang mengajar engkau walaupun satu huruf yang engkau perlukan huruf itu pada keperluan agamamu, maka sesungguhnya dia itu adalah bapamu di dalam agama. Ya, sampai begitu ya yang disebutkan di dalam kitab ini. Wa kana ustazuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqul, dan telah berkata guru kami Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, qala masyayikhuna, guru-guru kami pernah berkata, man arada an yakuna ibnuhu aliman yambaghi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yut'imahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Ya, kata Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, salah seorang daripada guru Imam Zarnuji yang menulis kitab ini, dia kata guru-guru kami bagi tahu siapa yang mahu anak dia menjadi seorang yang berilmu, maka hendaklah dia menjaga al-ghuraba minal fuqaha. Hendaklah dia menjaga orang-orang alim, terutamanya orang-orang alim yang datang merantau. Ya,
Mungkin dalam konteks somebody yang daripada jauh datang untuk mengajar kita, kita kena jaga kebajikan mereka, kena memberi makan kepada mereka dan kena memberikan keperluan-keperluan guru berkenaan. Fa ilam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Bagi orang yang buat macam ni, memuliakan guru, terutamanya guru yang bermusafir jauh datang untuk mengajar, maka kalau anaknya tidak alim, cucunya nanti akan jadi orang alim. Itu kata-kata tok-tok guru dulu-dululah menurut Syekhul Imam Sadiduddin Ash-Shirazi ini. Okey. So far boleh ikut ke? Kalau bosan sikit ke, minta maaf lah ya. Sebab kita membaca kitab dan saya letakkan kitab tu dekat skrin so sahabat boleh tengok. Sekarang ni kita tengah baca di bahagian sini. Okey. Wa min tawqiril muallim ayyamshiya amamahu. Di antara wa min tawqiril muallim alla yamshiya amamah. Di antara cara untuk kita memuliakan guru ialah dengan tidak berjalan di hadapan guru. Ya, guru berjalan, kita jalan kat depan dia. Wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk di tempatnya. Wala yabtadi'a bil kalami indahu illa biiznih, dan tidak memulakan percakapan ketika guru ada kecuali dengan izinnya. Wala yukthiral kalama indahu, dan tidak membanyakkan percakapan di sisi guru. Maknanya bila guru ada, kita banyak cakap, popek ya. Wala yas'ala syai'an inda malalatih, dan tidak bertanya kepada guru tersebut soalan-soalan ketika guru itu berada dalam keadaan malalatih. Malalah ni maknanya mungkin teruk sikit bunyi ni, tapi ketika tengah boring. Maksud dia kalau macam guru tu bukan tengah dalam mood nak menjawab, janganlah tanya masa tu. Ya. Wa yura'iyal waqta, dan juga hendaklah menjaga waktu. Ya, maknanya kalau kita ada urusan dengan guru, jangan sampai kita menjejaskan timing cikgu tu, guru kita, kerana keperluan-keperluan urusan-urusan dia, jangan kerana kita beliau terlambat misalnya. Wala yaduqqal baba, dan janganlah ketuk pintu, ya. Bal yasbira hatta yakhrujal ustaz, bahkan hendaklah bersabar sehingga guru tu keluar. Cepatlah bila nak mengajar ni. Kan, maknanya kalau misalnya dekat sekolah, katalah ada cikgu, budak ketuk pintu, panggil cikgu, suruh datang mengajar. Kalau disebutkan di sini tu, kita mungkin gambaran utamanya lah kat rumah, kita ketuk pintu rumah, jangan ketuk, tunggu sampai dia keluar. Ya, sampai macam tu sekali. So what do you think? Ya, salah satu di antara perkara yang ditekankan sebagai adab dengan guru, pertama, jangan jalan depan cikgu. Kedua, jangan duduk tempat cikgu. Ketiga, jangan mula cakap masa cikgu ada kecuali dengan izin cikgu. Dan yang seterusnya, jangan banyak cakap ketika cikgu ada. Jangan tanya soalan ketika guru bukan berada dalam mood untuk menjawab soalan. Ya. Kan? Dan juga jangan ketuk pintu. Dan juga jangan membuat urusan yang melambatkan cikgu. So inilah di antara benda yang saya tanya anak saya lah. Saya tanya anak kami yang kecil sekali ni, Muiz ni, sebab dia daripada darjah 1 sekolah dekat Finland. So macam purely belah sini punya lah kan, sisa-sisa daripada beberapa bulan sekolah dekat Al-Amin tu mungkin tak berapa nak melekat sangat dah lah. Jadi saya tanya dia lah, saya kata, if let's say in your classroom there is no teacher, and teacher didn't say anything, would you sit in her seat? Saya tanya pada dia semalam, exactly yang tu saya tanya dia. Mula-mula dia tak faham, dia kata apa maksudnya. Saya kata macam tu lah, maksud dia basically teacher didn't say anything, so don't sit on my seat ke apa tak ada, tapi it's just you being in the classroom, and then the teacher is not in the classroom, the chair is empty, would you go and sit on her seat? Ya. Jadi dia kata, anak saya kata mungkin dia akan duduk. Disebut macam tu lah. Saya kata maybe I will sit. Saya kata
If you do that, how does that make you feel? Kan? Apa? I feel rebellious. Dia kata, dia rasa dia adalah seorang yang rebellious. Jadi dalam minda dia, duduk di kerusi cikgu itu adalah sebagai satu simbol yang menunjukkan kita ni macam lawan cikgu. So it's not something natural, it means something. And kalau dia duduk kat situ, maknanya dia nak menunjukkan protes dia kepada cikgu. And then saya tanya, what if when you are walking in the corridor and then you realize that the teacher is behind you, would you step aside and let the teacher walk first? Yang tu dia lebih mudah nak imagine. Dia kata, yes, I will step aside and I will let her go. Saya kata, kenapa? Because I want dojo marks. Dia nak dapatkan point untuk dojo, nak kumpul point kerana melakukan perkara kebaikan. Saya kata, itu kat mana tu? Itu dekat island. No, not in island. I mean in Finland, for example. Sebenarnya island ke Finland ke sama je. Tapi sebab saya nak larikan daripada dojo tu, sebab dojo tu pakai kat island ni. Jadi dia kata, yeah, maybe I step aside. Why do you do that? Manners, dia kata. Jadi saya tak ada bagi apa-apa input kepada Muiz. Saya just tanya dia naturally je. Dan bila saya tanya macam tu, dia kata dia mungkin akan ke tepi bagi cikgu lalu, sebab bagi dia itu adalah satu manners. So that is something yang menarik perhatian untuk saya fikirkan, bahawa soal melakukan benda-benda yang disebutkan ini adalah benda-benda yang maknanya walaupun you tak dapat apa-apa input daripada agama ke, daripada culture ke apa ke, it's something yang you macam boleh sense bahawa ia ada kaitan dengan soal adab sopan. Kan? Itu antaranya lah. So, kita tengok sikit apa yang sahabat-sahabat kita tulis. Okey Ustaz, dah lama tak talaki kitab macam ni. Ni tak adalah talaki kan, saya baca je. Ustaz, masa dah habis, biasa dah dapat soalan ni. Aduh, buat akbar kan. Bila budak tu, Ustaz, masa dah habis. Okay. Terbayang zaman dulu how we treated teachers kan. Nampak cikgu kelang kabut datang, ambil, angkatkan bag apa. Saya tak tahu kat Malaysia macam mana. Actually, bila saya fikir balik, actually kita ni dah agak lama lah, dah 4 tahun lebih kan tinggalkan tanah air. Tapi dekat island, dekat Finland, kalau kita tak ajar, kalau kita tak titik beratkan benda ni, di manakah datangnya adab tu? Malah dari sudut itu saya merasakan bahawa oleh kerana Ireland ini dia tidaklah macam Finland, maknanya dia ada some sort of balance di antara teacher center, student center, dan mungkin orang kata culture daripada latar belakang Catholicism tu, maka dari penekanan dari segi adab sopan tu dan juga formality tu ada. Ya. Jadi budak-budak ni belajar untuk menyedari tentang sensitivity benda tu, dan dia tidaklah macam dekat Finland, walaupun Finland tidaklah sampai macam kat Sweden yang lebih agresif lagi dalam bab ni berkaitan dengan soal adab di antara guru dengan murid dengan guru-guru kan. Right. Teacher Akhtar pun ada share something. Kami pernah buat video dengan poin-poin dalam ayat atas ni untuk Teachers Day kat sekolah dulu. Merepek dan over sikit lah. Or mungkin tak over kalau ikut piawaian Zanuji. Tapi okey lah untuk entertainment. Sudilah bagi yang nak tengok membazir 8 minit untuk tengok. Okey, nanti lepas habis sesi ni nanti saya nak tengok benda ni insyaAllah. Thanks Teacher Akhtar kerana share pengalaman tersebut. Teacher Hana pun ada tambah kat sini. Dengar tapak kasut cikgu pun berlari duduk tempat masing-masing, especially cikgu disiplin. Alhamdulillah masih ramai lagi pelajar KMS offer bantu angkat barang. That's a good thing. That's a good orang kata ni halah ya, benda yang kita nak dengar. So ini antara benda yang boleh kita fikirkan. Okey. Falhasil hasil daripada menghormati guru ini tadi, annahu yatlubu ridah wa yajtanibu sukhtah.
wa yamtathilu amrahu fi wa yamtathilu amrahu fi ghairil ma'siyatin lillahi ta'ala fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Zanuji, benda itu natijahnya adalah murid-murid itu nak mendapatkan redha gurunya dan menjauhkan diri daripada apa yang menimbulkan kemarahan guru, dan juga meneladani guru tersebut dalam perkara-perkara yang bukan memaksiatkan Allah, kerana sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah SWT sebagai Tuhan kita. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarrun nasi man yudhhiba dinahu lidunya ghairihi bimaksiatil khaliq. Sesungguhnya sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia ialah manusia yang menggadaikan agamanya untuk dunia orang lain secara melawan Allah SWT. Maknanya kerana nak mengikut kehendak seseorang, dia itu melakukan maksiat kepada Allah SWT, dan ini adalah seburuk-buruk manusia. Jadi di sini ada ditimbulkan tentang orang kata redha guru. Redha guru ini sebagai nasihat Zanuji kepada penuntut ilmu. Mungkin something yang boleh kita fikirkan pula, bagaimanakah pula kita menterjemahkan benda ni kalau kita accept benda ni dekat sekolah pula. So do you ever mention about this, macam cikgu redha tak redha dengan kamu, kalau kamu buat benda ni kamu tak dapat redha, bagaimanakah benda ini disampaikan kepada anak murid? Kerana saya juga pernah menyentuh sebelum ini tentang soal guru-guru yang menimbulkan soal cikgu tak redha dengan kamu, cikgu tak halalkan ilmu kalau kamu buat macam ni. So bagaimana kita mencari titik sihat dalam hal seperti ini agar tidak timbul sifat ghulu dan melampau, kemudian pada masa yang sama kita masih dapat mendidik soal menghormati guru. Dan kalau kita nak suruh budak-budak hormat cikgu tu, asasnya apa? Apa tujuannya? Adakah untuk manfaat kita ataupun untuk manfaat budak tu, ataupun macam mana? Apa sebenarnya yang ada dalam kepala kita masa kita fikir tentang hal ini? Kan, itu antara persoalan lah yang saya nak timbulkan. Teacher Nazirah pun ada share, bukan cikgu je, ketua kelas jaga kelas masa cikgu mesyuarat pun dah takut. Takut cikgu marah sebab bising dalam kelas kan. Siapa bising tulis nama kat papan hitam. Oh my god, that was like so long time ago. Dapat pula ketua kelas berat sebelah, geram je sebab tak nak kena marah kan. Pengalaman masing-masing kan. Right, okay, kita sambung. Ini satu bab yang menarik ya. Bab yang kalau anda boleh nampak lah bahagian yang saya tandakan ini. Wa min tawqirihi, salah satu daripada cara untuk kita juga menghormati guru kita, tawqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi, iaitulah dengan menghormati anak-anak guru kita dan mereka yang bersangkut paut dengan guru kita. So do you agree with this? Kan, salah satu daripada cara memuliakan guru ialah dengan memuliakan anak cikgu dan orang-orang yang ada kena-mengena dengan cikgu, macam suami cikgu, isteri cikgu, mak ayah cikgu, bagaimana? So kita setuju ke kita tak setuju? Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah rahmatullahi alaihi yahki, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, pengarang kitab Al-Hidayah rahmatullah alaihi, pernah mengatakan bahawa anna wahidan min akabiri a'immati Bukhara, salah seorang daripada tokoh-tokoh besar di Bukhara, kana yajlisu majlis dars, ya, sedang berada di dalam satu majlis, wa kana yaqumu fi khilali dars ahyanan fasa'aluhu anhu. Jadi dia ni semasa dia duduk dalam majlis, ada masa-masanya dia akan bangun dan dia akan duduk. Kadang-kadang dia akan bangun dan dia akan duduk. Fasa'alu anhu, maka orang yang ada di situ bertanya kepadanya. Faqala inna ibna ustazi yal'abu ma'asibyan fisikah. Sesungguhnya anak kepada guruku bermain dengan kanak-kanak yang lain dekat pagar lah, dekat luar tu.
wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, dan kadang-kadang budak tu datang jenguk dekat pintu masjid. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustazi. Bila aku nampak anak guruku tu macam menjenguk dekat pintu masjid dan aku ternampak, aku akan bangun kerana meraihkan dia, sebab itu adalah cara aku menghormati bapanya iaitu guruku. Ya, sampai begitu. Kalau anda tengok di bahagian nota kaki kat bawah tu, bagi yang boleh baca bahasa Arab, nombor 3, in sahha hadha fahuwa minal ghulu alladhi laisa lahu wajhun syar'i bal fihi mukhalafat tarbawiyah la tukhfa. Ya, ini muhakkik ya, yang editor yang mengedit dan mentahqiq buku ni, dia kata kalaupun perkataan ini benar, kalaulah benar ini yang dikatakan oleh Zarnuji, maka sesungguhnya ini adalah sifat yang melampau kerana tidak ada sisi syarak yang boleh menjustifikasikannya, bahkan ia bercanggah dengan aspek pendidikan tanpa sebarang prasangka. So dia sangat tidak bersetuju lah dengan idea ni. You hormat you punya cikgu, you punya tok guru, sampai nampak anak murid dia pun you bangun nak memberikan hormat. What do you think kan tentang hal ini? Cakta ada komen kata, dulu ada, sekarang kurang. Now I mostly remind them that if they misbehave and remind them about primacy of akhlak over knowledge kan. Thank you. Adakah peredaran masa usia membuatkan berbezanya perasaan? Sejak kecil hingga universiti memang tak berani duduk kerusi cikgu ataupun mendahului guru. Tapi bila dah dewasa dan dah jadi cikgu, rasa okey je bila student buat begitu selagi mana tak biadab. Saya bukalah maknanya kepada pandangan sahabat-sahabat semua. Mengapa mungkin perasaan itu berbeza? Kita tak nak buat macam tu kan, tapi bila anak murid kita buat macam tu, apa kita punya fikiran kita berkenaan dengannya. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'is al-a'immah fi Marwa wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram wa kana yaqul innama wujidtu bihadzal mansab bi khidmatil ustaz fa inni kuntu akhdumul ustaz al-qadi al-imam Aba Zaid ad-Dabusi wa kuntu akhdumuhu wa atbahu ta'amahu 30 sana wala akulu syai'an minhu. Al-Qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi yang merupakan salah seorang daripada ulama besar, imam besar di Marwa. Marwa ini satu bandar dekat Khurasan. Dia kata sesungguhnya sultan yang memerintah di Khurasan pada masa itu, di Marwa pada masa itu, sangat menghormati gurunya, dan dia berkata sesungguhnya aku tidaklah berada di jawatan yang tinggi ini melainkan kerana khidmat baktiku kepada guruku. Sesungguhnya aku telah berkhidmat berbakti kepada guruku Al-Qadi Al-Imam Abu Zaid Ad-Dabusi, ada pendapat kata Abu Yazid Ad-Dabusi, dan kuntu akhdimuhu, dan aku memberi khidmat kepadanya, memasak masakan untuknya selama 30 tahun, dan aku masak tapi aku tak makan. Apa yang aku masak itu khas untuk guruku sahaja. To that extent, beliau memberi khidmat kepada gurunya, dan dia berpendapat bahawa jawatan yang dia ada, yang dia pegang sebagai sultan di kawasan wilayah Marwa di Khurasan pada masa tersebut adalah merupakan kerana khidmat bakti yang dia lakukan kepada gurunya selama 30 tahun. Kan? Okay. What do you think? Wa kana Syekhul Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hilwani rahmatullahi alaih qad kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman li hadisatin waqa'at lahu wa qad zarahu talamizuhu ghaira Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Qadi Bakar bin Muhammad Zaranjari. Saya tidak pasti macam mana sebutan nama tempat tu. Rahimahullah ta'ala, faqala lahu hina laqiyahu limadha lam tazurni. Kita terjemah dulu. Syekhul Imam Al-Ajaz Syamsul A'immah Al-Hilwani rahmatullah alaih pada satu ketika telah keluar daripada Bukhara dan tinggal di
beberapa negeri selama beberapa ketika. Lihadisatin waqa'at lahu waqad zarahu talamizuhu ghairu syekh, dan dia telah diziarahi oleh murid-muridnya selain daripada Syekhul Imam Syamsul A'immah Al-Qadi Bakar bin Muhammad, yang saya tak boleh nak sebut nama laqab dia tadi. Lalu dia berkata semasa dia bertemu dengan tetamu ni, limaza lam tazurni, kenapa engkau tak ziarah aku? Qala kuntu mashghulan bi khidmatil walidah, saya tak ziarah tuan kerana saya sibuk berbakti kepada ibu saya. Qala turzaqul umur wala turzaqur raunat qadars wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantazim lahu dars. Jadi bila dia kata dia tak ziarah guru dia sebab dia sibuk berbakti kepada ibunya, maka gurunya kata, dengan perbuatan engkau berbakti kepada ibumu, engkau dikurniakan rezeki umur, tetapi engkau tidak dikurniakan rezeki pada kemewahan ilmu, pada menuntut ilmu. Kerana sepanjang hayatnya dia itu hanya tinggal di kampung dan tidak berpeluang untuk benar-benar dapat menuntut ilmu pada kadar yang sepatutnya. Faman ta'adza minhu ustadhuhu yuhramu barakatal ilmu wala yantafi'u bil ilmi illa qalila. Dan barang siapa yang menyinggung, menyakiti gurunya, maka diharamkan keberkatan ilmu baginya dan tidaklah dia mendapat manfaat dengan ilmu yang dipelajari kecuali sedikit sahaja. Jadi ini adalah perenggan yang agak kontroversi. Bagaimana kalau seseorang itu tidak dapat mencapai expectation gurunya kerana dia disibukkan dengan menjaga kebajikan ibunya, maka guru dia kata bukanlah salah, tetapi kerana apa yang kau lakukan, engkau mendapat keberkatan umur, tetapi engkau tidak mendapat keberkatan menuntut ilmu kerana engkau mengabaikan gurumu dan mengutamakan ibumu. So ini adalah satu benda yang agak kontroversi lah, dan apa ni, Dr. Akhtar pun dah bengang untuk baca kan. Dan benda ni ada diulas di bawah ini dengan mengatakan bahawa pandangan guru ini agak keterlaluan. Dia kata la nazunnu anna hadzal amra sahihun faqad qala Qurshi fil Jawahir al-Mudhi'ah an Zaranjari tadi. Kana al-fuqaha idza waqa'ahum iskal yarji'una ilaihi wa kana 'indahu kutubun 'aliyatan ma wasalat ilaina illa min riwayatihi wa naqala 'an Sam'ani ruwiya lahu anhu jama'ah katsira bi Khurasan wa ma wara an-nahar. Jadi pentahqiq buku ini mengatakan bahawa dakwaan guru tersebut terhadap anak muridnya sebagai orang yang tak dapat keberkatan ilmu kerana menghabiskan banyak masa menjaga mak adalah kenyataan yang tidak benar, kerana dalam penyelidikan dia didapati bahawa orang ni tadi, anak murid tadi yang guru dia tak berkenan tadi tu, beliau merupakan seorang yang terkenal dan banyak memberikan sumbangan dan ada ramai anak murid yang mengaji dengannya. So basically dia pun jadi ulama juga, tidak seperti yang quote unquote didakwa ataupun didoakan oleh tok gurunya apabila dia buat macam tu tadi kan. So that's another thing. Dan benda ni kita, sebelum saya tengok komen, dia mengingatkan saya kepada masa saya kerja dekat Belfast dulu, apabila seorang Irish Muslim yang baru memeluk Islam, dia macam stress, frustrated kan, nampak macam tak semangat. Dan bila saya berbual dengan dia, dia kata dia rasa frustrated sebab dia orang masuk Islam 3 orang, tapi 3 orang ni seorang telah pergi ke Yaman untuk mengaji, menuntut ilmu. Seorang lagi Irish yang kedua ni telah pergi ke Bosnia ketika berperang dengan Serbia dan sudah pun terbunuh syahid pada masa tersebut. Tinggal dia seorang saja dekat Belfast, dan dia stay dekat Belfast sebab dia memegang amanah 2 orang kawan dia untuk jaga parent mereka. So dia ni duduk dekat Belfast menjaga kebajikan mak dia, mak 2 orang kawan dia,
Dan kawan dia yang dah mati syahid dekat perang di Bosnia tu pun, dia tak cakap pada mak kawan dia tu yang sebenarnya anaknya dah tak ada. Jadi dia rasa sedih sebab dia rasa macam hidup dia meaningless. Sebab dia tak keluar daripada Belfast. Ketika mana 2 orang lagi tu, ada yang dah pergi Yaman mengaji ilmu, yang seorang dah mati syahid. So dia nak benda macam tu kan. Tapi bila ketika dia berbual tu, saya ingat lagi lah, saya ada tulis cerita ni dalam buku Di Hamparan Shamrock Kusru Namamu. Saya beritahu kepada dia lebih kurangnya, saya kata di antara ketiga-tiga orang kawan ni, walaupun kedua-duanya memilih jalan yang hebat dan mudah-mudahan Allah mengganjari mereka dengan pilihan mereka, tapi bagi saya di antara 3 orang kamu, geng kamu ni, kamulah yang paling hebat. Sebab kerana kamulah yang seorang ni boleh pergi ke Yaman, kerana kamulah yang seorang lagi ni boleh pergi ke Bosnia berperang sampai mati syahid, sebab kamu duduk di sini menjaga mak kamu dan juga mak mereka. Dan ini adalah merupakan satu kebajikan yang besar yang insya-Allah Allah tidak akan sia-siakan hal ini kan. Jadi saya berbual dengan dia lah selepas datang ke Belfast ni, sampai sini Julai, sampai sekarang masih lagi lockdown, so tak boleh nak pergi Belfast. Saya difahamkan oleh kawan-kawan dia masih lagi ada dekat Belfast. Kalau ada rezeki nak jumpa lah, sebab dah dekat 20 tahun tak jumpa dia kan. Okay, alright, sebelum kita pergi sikit lagi, saya kalau boleh nak habiskan pada pukul 6. Ada pertanyaan daripada teacher Nurul Huda. Okay, saya dah tarik ke skrin. Ustaz, boleh ke kita minta murid-murid nilai tentang diri kita, cara mengajar ataupun akhlak kita sendiri? Setiap tahun saya minta murid-murid yang saya ajar untuk nilai diri saya. Di situ saya tahulah kelemahan dan perlu saya perbaiki. Selamanya kaedah ini membantu saya untuk berubah. Kadang-kadang tak perasan salah laku sendiri. Tapi bila dengar input hari ini, tertanya-tanya, betul ke cara saya ni? Secara peribadinya saya bersetuju dan menyokong apa yang teacher buat selama ni, meminta untuk pelajar-pelajar memberikan feedback. Bagi saya dalam suasana kita, terutamanya di peringkat sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah kan, mendapatkan maklum balas daripada anak murid itu adalah satu perkara biasa dan ada kebaikan di dalamnya. Namun untuk menambah nilai kepada apa yang cikgu buat, wajar juga kita shape sedikit ataupun kita berikan sedikit input agar cara anak-anak murid itu memberikan maklum balas itu adalah cara yang bukan saja bermanfaat untuk kita, tetapi dia juga boleh didik budak-budak tu untuk belajar bila mengungkap, memberi maklum balas, menyampaikannya dengan bahasa yang sopan, positif, beradab, tanpa menjatuhkan. So kalau saya tak setuju dengan cara cikgu mengajar, saya boleh mengucapkannya dengan cara yang tidak menyakitkan hati cikgu dan menjadikan saya sebagai seorang yang tidak berbudi bahasa. Ini bukan satu benda yang senang. Pada zaman sekarang ni, budak-budak mempunyai masalah. Sebenarnya kalau budak je, orang dewasa pun kan berdepan dengan masalah. If you want to criticize someone, if you want to share your feedback, it's very difficult to say negative things in a positive way. Kalau you nak cakap benda negatif, mesti datang dengan mencarut sekali. Mesti datang dengan perkataan sarkastik yang menyakitkan hati, menyedihkan hati. Kalau boleh menyampaikan satu kritikan, satu pandangan secara yang sihat, maka itu adalah merupakan satu skill yang sangat tinggi dan berguna. Ya, kalau boleh kita nurture pada pelajar-pelajar kita, insya-Allah. Okey. Kita sambung lagi. Tak banyaklah, sikit lagi ya. Wa hukiya anna al-khalifah Harun ar-Rashid ba'sa ibnahu ila al-Asma'i liyu'allimahu al-ilma wal adab. Diceritakan bagaimana Khalifah Harun ar-Rashid telah menghantar anaknya kepada Imam al-Asma'i, iaitu Abdul Malik bin Qarib, salah seorang daripada ulama dalam ilmu bahasa, syair dan riwayat, yang menjadi guru kepada anak murid Khalifah Harun ar-Rashid, guru kepada anak Khalifah Harun ar-Rashid. Tujuan dia menghantar anaknya kepada Imam al-Asma'i adalah supaya imam itu mengajar anaknya ilmu dan adab. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu.
So pada satu hari ketika Khalifah Harun al-Rashid berada di situ, beliau ternampak Al-Imam Al-Asma'i sedang berwuduk dan membasuh kakinya. Wa ibnul khalifah, manakala anak khalifah tu pula ketika itu yasubbul ma'a ala rijlihi, sedang menuangkan air untuk tok guru dia nak basuh kaki. Jadi tok guru dia nak basuh kaki untuk berwuduk, dan air itu dituang oleh anak Khalifah Rashid, Harun al-Rashid tadi. Fa'atab al-Asma'i fi dhalika biqawli, dia bertanya kepada al-Asma'i, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu, sesungguhnya aku telah menghantar anakku kepada engkau supaya engkau mengajarnya adab, ya, dan mengajarnya ilmu dan mengadabkannya. Falimadha lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsila bi ukhra rijlak, mengapa engkau tidak suruh anak aku supaya gunakan sebelah tangan untuk tuang air dan sebelah lagi tangan untuk sapukan air di kaki engkau? Maknanya mungkin dalam standard biasa, masa guru tu nak berwuduk, guru tu mewudukkan kakinya sendiri, airnya dituang oleh anak Khalifah Harun al-Rashid. Tapi Khalifah Harun al-Rashid kata itu tak cukup untuk mencapai adab. Sepatutnya anak aku tu tangan kanan dia tuangkan air ataupun tangan kiri dia tuangkan air dan sebelah tangan lagi sapukan air itu di kakimu. Itu baru anak aku belajar adab. Ya, jadi begitu sekali penekanan yang dikemukakan oleh Khalifah Harun al-Rashid berkenaan dengan soal mengadabkan budak-budak ni. Ya, so bagaimana pandangan sahabat-sahabat? Wa min ta'zimil ilmi, di antara cara untuk memuliakan ilmu juga ialah ta'zimul kitab, iaitu dengan memuliakan buku. Fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bi taharah. Oleh yang demikian, adalah tidak harus bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil bukunya kecuali dalam keadaan dia itu berwuduk, bersuci. Ya. Walaupun dalam hal ini timbul perbahasan lah, ia mungkin bagus dari segi adab, tetapi boleh juga ditakrifkan sebagai bersifat agak melampau kerana tidak ada tuntutan syarak yang menghendaki sedemikian rupa kecuali membaca Al-Quran lah. Tapi di sini Az-Zarnuji menekankan tentang bahawa tidak harus bagi seseorang itu memegang buku untuk belajar melainkan dia itu dalam keadaan suci. Wa hukiya an Syekh Syamsul A'immah Halwani rahimahullah ta'ala annahu qala innama niltu hadzal ilma bita'zim fa inni ma akhadhtul karid illa bitaharah. Sesungguhnya aku mendapat ilmu ini adalah kerana memuliakan ilmu tersebut, dan tidaklah aku mengambil karid. Karid ini adalah kertas untuk menulis ilmu illa bitaharah, melainkan dalam keadaan aku ini bersuci. Jadi kata Syekh Syamsul A'immah Hilwani yang merupakan salah seorang daripada guru kepada Az-Zarnuji, dia kata dia tidak mula menulis, dia tidak mengambil walaupun sehelai kertas untuk mula menulis itu, melainkan dia melakukannya dalam keadaan dia itu suci, bermaknanya berwuduk. Wa Syekhul Imam Syamsul A'immah Sarakhsi kana mabtunan fi lailatin wa kana yukarrir. Diceritakan bagaimana Syekhul Imam Syamsul A'immah Sarakhsi pada suatu ketika, pada suatu ketika di waktu malam tu dia sakit perut, dan wa kana yukarrir, dan dia itu ada dua pendapat, dua cara terjemahan, sebab bila saya compare 2-3 naskah buku yang berbeza, pendapat yang pertama mengatakan bahawa dia sedang mengulang kaji pelajarannya, so dia mengulang baca. Yang keduanya mengatakan bahawa oleh kerana Imam As-Sarakhsi sakit perut, jadi dia berulang ke tandas, pergi tandas sambung belajar, pergi tandas sambung belajar, pergi tandas sambung belajar. Jadi ada dua cara pembacaan yang berbeza. Wa tawaddaa fi tilka lailah 17 marrah, dan pada malam itu dia telah berwuduk sebanyak 17 kali. Li'annahu kana la yukarriru illa bitaharah, kerana dia itu tidaklah mengulang kaji pelajarannya melainkan dalam keadaan suci.
wa hadha li anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmu bihi. Ini adalah kerana ilmu itu adalah cahaya dan wuduk adalah cahaya. Dengan berwuduk ia menambah cahaya pada ilmu berkenaan. So ini adalah salah satu daripada perkara yang bagi saya walaupun mungkin dari segi fiqahnya dia tidak ada menuntut begitu, tetapi bila kita mengajar, belajar dalam keadaan kita berwuduk, kita berada dalam keadaan yang suci, bersih. Mudah-mudahan dengan ketika itu juga adanya kehadiran malaikat di dalam majlis ilmu kita, maka dengan adanya kehadiran malaikat itu kita lebih dekat dengan redha Allah, ada ketenangan di dalamnya, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada syaitan yang mungkin boleh mengelirukan kita, mengganggu pemikiran dan pembelajaran serta pengajaran antara kita dengan anak-anak murid, kan. Baik, sikit lagi. Wa min ta'zim al-wajib lil alim, di antara cara menuntut, cara memuliakan ilmu yang wajib untuk menghormati orang alim juga adalah la yamuddar rijla ilal kitab, dengan tidak melunjurkan kaki ke arah kitab. Maksud dia duduk atas lantai ke apa ke, lunjur kaki, kat ujung kaki tu kitab. Masa saya belajar dekat Jordan tu, saya ingat lagi lah, oleh kerana ada didesign kerusi tu yang di bawah kerusi tu adalah tempat untuk letak beg, maka ramailah pelajar yang bila masuk kelas, maknanya dia letak beg dia dan juga buku-buku lain dekat bawah kerusi dia. Jadi saya masih ingat saya tak ingat pensyarah yang mana, tapi ada 1-2 pensyarah yang sensitif dengan hal ini, bangun datang ke kerusi pelajar dan tidak mengizinkan. Dia kata itu adalah sifat yang tidak hormat kepada buku, tidak hormat kepada ilmu. Sama ada kamu letak dalam beg ataupun kamu buat cara lain, ataupun kamu jangan bawa banyak-banyak datang ke kelas, tapi aku tak suka tengok kamu letak buku ni dekat bawah seat kamu. That's one thing yang saya ingat lah, kan. Aduh, sorry lah Selangor sampai 17 kali ambil membazir air dalam Selangor, selalu tak ada air, kan. Saya harap mungkin malam tu ajalah, wallahualam. Kita pun tak tahu kisah sepenuhnya macam mana. Wa yad'a kitab at-tafsir fawqa sa'iril kutub ta'ziman lahu ta'ziman wa la yad'a syai'an akhar 'ala al-kitab. Dan juga antara cara menghormati ilmu adalah bila susun kitab tafsir hendaklah berada di atas sekali, kerana kitab tafsir itu mengulas Al-Quran. Antara yang saya tahu pernah menyentuh hal ini adalah Sa'id Hawa, almarhum Syekh Sa'id Hawa, di dalam bukunya Kaila Namdi Ba'idan an Ihtiyajatil Asr, supaya kita ini tidak hidup jauh daripada apa yang diperlukan oleh zaman. Dalam buku itu dia ada memasukkan satu bab berkaitan dengan tata tertib aturan rumah, dan di dalam satu bab daripada topik berkenaan dia ada menyentuh tentang kepentingan kalau dekat rumah ada perpustakaan, kalau dekat rumah ada rak buku, maka hendaklah disusun buku itu dengan tertib tertentu, yang mana kitab tafsir letak ke atas sekali, kemudian yang lain-lain tu dekat bawah. Itu almarhum Sa'id Hawa ada sebut, dan juga ada dinyatakan oleh Az-Zarnuji dalam tulisannya ini. Okey. Wa kana ustazuna Syekhul Imam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yahki an syaikhin minal masyayikh anna faqihan kana wada'al mihbarah 'alal kitab faqala lahu bil farisiyah Barnayabi. Imam Burhanuddin rahimahullah menceritakan daripada seorang syekh, menceritakan bagaimana seorang alim telah meletakkan pennya di atas kitab. Meletakkan pennya di atas kitab. Maka dikatakan kepadanya dalam bahasa Parsi Barnayabi, dan Barnayabi ni maksudnya la yakunu minka, yakni semoga dengan perbuatan kau tu kau tak dapat ilmu tersebut, sebab perbuatan meletakkan barang di atas kitab ini sebagai sesuatu yang dianggap tidak hormat kepada ilmu. It might sound very
strange pada hari ini sehingga meletakkan pen di atas kitab pun dianggap tidak beradab. Tetapi kalau kita fikir balik pada zaman tersebut, satu kitab itu sendiri adalah satu benda yang sangat rare. Zaman tu bukan ada mass printing kan. Maknanya kitab itu mahal, disalin dengan sukar, dan etos pada masa tersebut, persekitaran dalam suasana menuntut ilmu itu menjadikan buku dan ilmu itu sangat dihormati dan dihargai, sehingga meletakkan pen di atas buku pun dianggap sudah sebagai tidak sopan. So kan imagine lah jauhnya ya zaman tu dengan kita sekarang kan, macam mana kan. So ni ada sahabat, sahabat ni tak keluar namanya dekat sini sebab mungkin tidak allow apa ni, ataupun mungkin ada sangkut data ke. Prof tak suka letak buku dalam beg, bawah ataupun tepi kerusi. So saya masa tu apa yang saya cuba buat di zaman itu ialah sama ada saya gantung beg dekat belakang ataupun saya memang bawa sikit je, saya bawa buku nota untuk disalin. Dan masa saya belajar dekat Jordan, I was not a good student pun pada pandangan saya. Saya sangat jarang study dekat library. So biasanya saya datang ke kelas, habis kelas saya terus balik ke rumah. So memang biasanya saya study, mengulang kaji pelajaran sentiasa dalam bilik saya sendiri. Okey. Mungkin dah hujung-hujung dah ni kot. Okey. Wa kana ustazuna al-qadi al-imam al-ajal Fakhruddin al-Ma'ruf bi Qadi Khan rahmatullah ta'ala yaqul illam yurid bidzalika al-istighfar fala ba'sa bidzalika wal aula an yahtariza minhu. Maknanya kalau sekiranya kita letakkan pen di atas buku itu dalam bentuk untuk menghina, maka elakkanlah. Tapi kalau sekiranya tidak ada konotasi yang begitu, then it's okay. Wa min ta'zim, di antara cara lagi memuliakan ilmu, ayujawwida kitabatal kitab, ialah dengan mengelokkan tulisan. Wala yuqarmit. Ini perkataan baru bagi orang yang mungkin bagi kita yang nak belajar bahasa Arab ke. Qarmata. Qarmata ni maksud dia tulis kecil-kecil, short form, payah nak baca. Jadi dikatakan di sini, di antara cara memuliakan ilmu ialah dengan mengelokkan penulisan dan jangan yuqarmit. Yuqarmit ini yudaqqiqul kitabah wa yusaghiruha. Ya, merumit-rumit menulis penulisan itu dengan begitu kecil sehingga sulit untuk dibaca. Wa yatrukal hasyah illa 'inda darurah, dan jangan meninggalkan nota kecuali nota kaki kecuali kerana darurat. Wara'a Abu Hanifah rahimahullah ta'ala katiban yuqarmit fil kitabah. Suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah bertemu dengan seorang penulis yang yuqarmit, mengecik-ngecikkan tulisannya. Ya, saya remove ni daripada skrin. Okey. Alright. Imam Abu Hanifah berjumpa dengan seorang penulis yang mengecikkan tulisannya. Maka dia kata, la tuqarmit khattaka. Jangan engkau rumitkan, kecikkan tulisanmu. In ishta tandam. Kalau kamu masih hidup, kamu akan menyesal. Wa in mitta tustam. Dan sekiranya kau mati, engkau akan dicela dan dimaki. Yakni, idza sikhta wa da'ufa nuru basarika nadimta ala dhalik. Maksudnya, kalaulah engkau tulis kecil-kecil macam tu, kalau kau masih hidup, umur kau panjang, kau akan menyesal. Sebab at one stage, bila mata dah rabun, you dah tak boleh nak baca dan you tak tahu apa benda yang you tulis pada benda tu. Dan kalau sekiranya engkau mati, maka engkau akan mati, engkau duduk di alam barzah tu, orang duk maki engkau sebab tak boleh nak baca apa yang kau tulis. Ya, so ini antara yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada penulis tersebut. So bagaimana? Dan wa hukiya an Syekh al-Imam Majduddin Sarakhsi. Di sini ada perbahasan tentang Sarakhsi ke Sarajki ke Sarakhki ke, ada perbezaan. Saya sebut ada perbezaan ni sebab saya ambil masa sikit untuk tunjuk pada sahabat-sahabat kat mana ada gambar dia.
Kalau boleh. Saya rasa ada kat depan ni. Saya dah tengok semalam. Ni. Ini adalah naskah asal kitab yang kita baca ni. So it's not easy. Dan sebab itu kita perlu menghargai orang-orang yang menyalin kembali tulisan daripada naskah asal ini ke dalam format yang kita boleh baca sekarang ni kan. Ya. Jadi maknanya ini adalah khidmat bakti yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang ini pada membantu kita untuk membaca kitab dengan mudah. Macam sekarang ni tak macam yang asal dululah masa saya study tentang Birgivi itu for the first tahun 2 saya membaca manuskrip. It's very very difficult. Dah lah nak baca tu susah. Lepas tu nak tahu mana yang sahih mana yang tak sahih pun macam-macam cabaran kan. Okay. The last one dah hujung ni, maafkan saya. Okay, hukiya annahu qala ma qarmatna nadimna wa man takhabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Ya, dia kata pada benda-benda yang kami tulis kecil-kecil sampai payah nak baca ni, maka kami akan menyesal. Benda-benda yang kami pilih yang tak betul kami akan menyesal, dan mana-mana benda yang kami tinggalkan, yang kami abaikan akan mengundang penyesalan. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitab murabba'an. So ini satu lagi isu. Dan juga hendaklah apabila memotong buku, hendaklah memotongnya dalam bentuk segi empat. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullah taala wa huwa aisaru 'ala raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Kerana Imam Abu Hanifah bila memotong kertas untuk menulis, maka dia akan memotongnya dalam bentuk empat segi. Dan ini adalah lebih memudahkan untuk ia diangkat, diletak dan juga untuk diulang kaji. Tapi pentahqiq buku ini tak berapa sukalah. Dia kata dari mana datangnya orang kata perintah tersebut, melainkan ini adalah kerana sifat ta'assub kepada Abu Hanifah. Sebab dalam kajian beliau terhadap karya Zarnuji, pentahqiq ini mengatakan bahawa Zarnuji ni seorang yang obses dengan Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi. Bagi saya tidak berapa bersetujulah. Pada saya, kita perlu melihatnya daripada konteks sejarah. Pada zaman itu, buku kertas kitab bukan macam sekarang. Macam sekarang ni macam tak terfikir bagi kita ada ke buku untuk bulat ke sengit-bengit ke apa ke kan. Semua standard je. Cuma A4 ke A3 ke yang dah diselaraskan di seluruh dunia. Tapi di zaman dahulu, hal ini mungkin satu benda yang memerlukan kepada kita untuk put some effort. Bila you nak potong kertas, you potong kertas tu bentuk empat segi supaya mudah disusun, disimpan dan dibaca. Itu di antaranya. Kita tengok sikit lagi. Wa yanbaghi an la yakuna fil kitab syai'un minal hamrah. Dan juga jangan sekali-kali, sebagai tanda hormat kita kepada ilmu, di dalam penulisan, dalam kitab kita menggunakan pen merah. Fa innahu min sani'il falasifah la sani'as salaf. Kerana ini adalah merupakan perbuatan ahli falsafah dan bukan perbuatan generasi salaf. Wa min masyaikhina karihu isti'mal al-murakkab al-ahmar. Ini adalah kerana ramai di kalangan guru kami yang tidak suka kepada penggunaan penggunaan dakwat merah. So ini adalah satu lagi pandangan yang juga perlu kita lihat dari segi konteks sejarah. Ada karya-karya lain yang saya pernah baca yang mana ada guru-guru mengatakan bahawa menulis dengan pen merah itu melemahkan penglihatan, menyulitkan penglihatan. Melemahkan penglihatan. Adakah betul ataupun tidak betul, itu terpulang kepada penyelidikan. Tetapi dalam pengalaman sendiri, di zaman saya belajar di Jordan, kami masih zaman pra-komputer, kami masih lagi salin nota dengan menggunakan tulisan tangan. Maknanya lecturer mengajar, kita orang salin gitu. Dan saya memang mengelak daripada menggunakan pen merah kerana bila banyak tulis dengan pen merah itu memang tak berapa berselera untuk membacanya for some reason. I don't know scientifically why, but I just didn't feel comfortable reading something in red color.
Tapi kalau macam nak tanda sikit-sikit tu okey lah. So ini dialah di antara beberapa perkara yang ditekankan oleh Al-Imam Zarnuji. Kan? Okey. Teacher Amin ada tanya soalan, Ustaz, adakah dengan mudahnya mendapatkan ilmu zaman ini menyebabkan nilai ilmu dipandang rendah? Jawapan standard orang ialah benda ni memerlukan kajian, kan? Tetapi orang kata reaksi spontan kita, it could be, mungkin, ya, pada pandangan saya benda itu ada korelasi yang signifikan. Masa saya belajar, saya pun tak suka sangat guna istilah ni, tapi masa zaman saya belajar dulu, kalau orang tanya hadis ni sahih ke, it's not easy to answer that question. Masa kami belajar takhrij hadis pada zaman tersebut, takhrij hadis ni 4 bulan. So kami belajar takhrij hadis ni, kami pergi kelas 2 minggu je. 2 minggu belajar kenal kitab, manhaj, method semua. Lepas tu beberapa bulan kami tak masuk kelas, kami pergi ke library untuk mencari kitab, cantumkan kitab. Ya Allah, susahnya subjek takhrij hadis ni. Al-Bukhari, Muslim, cari, susun, nak sampai kepada satu conclusion, hadis ini sahih ke tak sahih. Very difficult. Tetapi pada tahun 1995, lepas keluarnya Windows 95, komputer wujud, tahun 96 ataupun 1997, muncul CD Al-Mawsu'ah Al-Zahabiyah nama dia, yang mana kita boleh masukkan CD tu dan kita type je hadis tu dan CD tu akan memprosesnya. It takes a while, lebih kurang dalam beberapa minit, dan kemudian akan keluar. Pada masa itu benda tu memberikan impact yang sangat besar kepada kami, sebab kami fikir, ya Allah, something yang we spend like berbulan-bulan untuk buat, now the computer is doing the same thing for only within around 3 to 5 minutes. And now even second, kat internet pun dah ada, kan. So apakah itu menyebabkan orang sekarang tak menghargai? Susahnya? Mungkin. Sebab masa saya belajar dulu dalam subjek hadis, saya masih ingat lagi bila kita start belajar hadis, beberapa bab awal tu adalah bab meneladani perjalanan ulama menuntut ilmu. Kenapa mulakan belajar hadis dengan belajar cerita ulama menuntut ilmu? Supaya kita appreciate betapa susahnya nak mensahihkan, nak menghukumkan satu hadis. Ada yang kena travel daripada Baghdad sampai ke Egypt untuk check satu hadis. Kalau sahih, Alhamdulillah. Suddenly, oh, tak sahih. That was how it's difficult it was, kan. Not just ilmu, kata but everything else, kan. Pakaian, makanan, segala-galanya. Sebab hidup dah senang, so kita telah jatuh ilmu. So ada beberapa perenggan untuk nak habis ni, kan. Sebab saya pun nak kena keluar. Okay, the last one. Wa min ta'zimil ilmi. Salah satu daripada cara memuliakan ilmu ialah memuliakan syuraka fi talabil ilmi wa dars. Memuliakan peers, rakan-rakan yang bersama-sama menuntut ilmu dengan kita. Wa man yata'allamu minhu. Wa tamalluq madhmumun illa fi talabil ilmi. Dan membodik-bodik, tamalluk ni saya harap betul lah, ya. Tamalluk ni ialah mengendin, membodik. Membodik ini ialah satu perbuatan yang tercela kecuali semasa menuntut ilmu. Fayambaghi fa innahu yambaghi an yatamallaqa li ustazihi wa syurakaihi liyastafida minhu. Kerana sesungguhnya adalah dituntut untuk seseorang itu mengambil hati, buat baik, ya. Orang Kelantan kata muja, kan. Saya tak tahu datang dari mana, mungkin dalam bahasa Arab mujamalah ke, maknanya berbuat baik, mengambil hati, membodik, ya, guru dan juga rakannya agar kita mendapat manfaat. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan merupakan satu tuntutan bagi penuntut ilmu, an yastami'al ilma wal hikmah bi ta'zim wal hurmah, untuk mendengar ilmu dan hikmah dengan penuh rasa memuliakan dan menghormati. Wa in sami'a mas'alatan wahidah au hikmatan wahidah alfa marrah, walaupun dia terpaksa mendengarnya 1000 kali. Qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fi awwal marrah falaysa bi ahli ilmi. Siapa yang kena baca benda tu, kena dengar benda tu 1000 kali, dan rasa penghargaan dan hormat dia masa first time dengar dengan masa mendengar kali ke 1000 tu tak sama, maka dia bukan ahli ilmu. Sekali, kan? What do you think?
Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yakhtara naw'al ilmi bi nafsihi bal yufawwidu amrahu ila al-ustad. Yang ini saya sambung kemudian lah, kerana ini ada kaitan dengan soal self direction. Sejauh manakah autoriti seorang pelajar pada menentukan pembelajarannya. Dan di sini dia kata hendaklah seorang penuntut ilmu tidak memilih jenis ilmu yang nak dipelajari untuk dirinya sendiri, bahkan hendaklah diserahkan urusan itu kepada gurunya, kerana gurunya itu lebih berpengalaman dalam pelbagai hal. Fakana a'rafa bima yanbaghi likulli wahidin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Kerana guru itu lebih mengetahui tentang satu-satu perkara dan likulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi, dan apakah yang sesuai dengan murid tersebut. Wa kana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala yaqul kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna amrahum fi ta'allum ila ustazihim. Penuntut-penuntut ilmu di zaman-zaman terdahulu, mereka menyerahkan kepada guru mereka untuk menentukan apa yang mereka nak belajar, dan mereka sampai kepada objektif pembelajaran mereka. Wal'an, akan tetapi zaman sekarang, yakhtaruna bi anfusihim, mereka pilih sendiri apa yang mereka nak belajar. Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqh, maka tidak berhasillah baginya untuk mencapai kemuncak ilmu dan juga fiqh. So what do you think hal tersebut? Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada'a bi kitabati salah ala Muhammad bin al-Hasan rahimahullah ta'ala. Dikatakan bagaimana Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam al-Bukhari, awal-awalnya beliau menulis kitab solat ala Muhammad bin al-Hasan rahimahullah. Faqala lahu Muhammad bin al-Hasan, maka Muhammad bin al-Hasan berkata kepada Imam al-Bukhari, izhab wa ta'allam ilmu hadis, pergi mengaji ilmu hadis. Jadi tok guru kepada Imam Bukhari cakap kepada Imam Bukhari, pergi belajar ilmu hadis, kerana bagi pandangan tok gurunya ilmu hadis adalah lebih sesuai dengan beliau. Maka fatalaba ilmu hadis, maka pergilah Imam al-Bukhari menuntut ilmu hadis sehinggalah dia menjadi ulama besar dalam ilmu hadis. Cerita ni sedap dibaca, tetapi pengkritik pentahqiq buku ini mengatakan bahawa ini adalah kenyataan yang tidak masuk akal, kerana Ibnul Hasan meninggal dunia tahun 1189, sedangkan Imam Bukhari dilahirkan tahun 194. Tak mungkin mereka berjumpa, kerana beliau juga masuk ke Baghdad tahun 2010, iaitu kira-kira 21 tahun selepas kematian Ibnul Hasan. Jadi walaupun Az-Zarnuji membawa cerita ini ke dalam kitabnya, tetapi bagi Imam Al-Bukhari, bagi pentahqiq buku ni, dia mengatakan bahawa kisah ini tidak benar. Tidak benar Imam Bukhari itu dinasihatkan oleh gurunya agar berhenti menulis fiqh dan pergi kepada menulis hadis, dan kerana mengikut cakap gurunya maka jadilah dia ulama hadis yang besar. So inilah antara di antara perkara, sampai saya habiskanlah sampai ujung sebab ni dah last page. Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yajlisa qariban minal ustad, adalah tidak harus bagi penuntut ilmu untuk duduk rapat-rapat dekat-dekat dengan gurunya, inda sabqi bi ghairi darurah, ya, ketika bersama kecuali ada darurat. Bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustad qadra al-qaus fa innahu aqrabu ila ta'zim, jarak di antara dia dengan gurunya adalah pada kadar lebih kurang sepanjang anak panah, itu adalah cara yang lebih tertib. Dan wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza anil akhlaqidh dhamimah, dan juga wajib ke atas penuntut ilmu untuk menjauhkan dirinya daripada akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyah, akhlak yang buruk adalah anjing maknawi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah, tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Maka kalau dalam majlis ilmu itu ada anjing maknawi itu ialah akhlak yang buruk, kata Zarnuji. Fa innama yata'allamul insan biwasitatil malak, dan pembelajaran tidak akan berlaku kerana sesungguhnya seorang manusia tu semasa dia menuntut ilmu dengan adanya malaikat bersama. Dan kalau malaikat tak ada, sebab ada perangai yang buruk tadi, maka
tak terhasil lah. Dan akhlak yang tercela adalah sesuatu yang kita telah bahaskan dalam kitab akhlak, dan kitab ini tidak bermaksud untuk memperincikannya, kata Zarnuji. Terutamanya khususan anit takabbur wa ma'at takabbur la yahsul ilmu. Terutamanya musuh paling besar kepada menuntut ilmu bagi seorang murid adalah sifat takabbur. Sifat takabbur menyebabkan tak terhasil menuntut ilmu. Dalam satu syair, wal ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu adalah musuh kepada seorang anak muda yang meninggikan diri, seperti mana air yang mengalir adalah musuh kepada bukit yang meninggi. Maknanya bukit yang tinggi, air takkan mengalir kepadanya kerana dia tinggi. Air akan mengalir dan bertakung di tempat yang rendah. Maka demikianlah juga seorang yang semasa menuntut ilmu, kalau dia ada sifat sombong, maka sifat sombong itu menyebabkan dia tidak dapat ilmu, kerana sifat takabur menghalang seseorang daripada mendapat ilmu untuk dirinya. Ini juga berdasarkan kepada syair yang lain yang menyebut la tunkiri atlul karim minal ghina fasailu harbun lil makanil ali, dengan makna yang lebih kurang sama. So habis. Itulah saja, maafkan saya kerana mengambil masa yang panjang, 1 jam 20 minit. Saya harap adalah serba sedikit manfaatnya daripada apa yang telah dibincangkan. Kita memetik daripada kitab Az-Zarnuji tentang adab-adab menuntut ilmu. Ada di antaranya yang kita familiar, ada di antaranya yang kita berasa agak janggal. Namun sama-samalah kita fikirkan bersama, kerana hal mengadabkan anak-anak murid ini, kita tahu dalam penyelidikan masa kini, ia bukan sesuatu yang boleh terhasil secara factual knowledge, maknanya kita terangkan sebagai satu fakta, tetapi karakter, adab, akhlak adalah perkara yang terhasil terutamanya melalui modeling proses. So kita sebagai guru haruslah meletakkan nilai yang tinggi kepada profesionalisme, kepada sikap kita, bahasa kita, akhlak kita, kerana itulah permulaan kepada menyampaikan kemuliaan akhlak dan adab untuk diteladani oleh anak murid kita bersama. So sekadar itu sajalah saya kongsikan pada masa ini. Agak panjang sikit, qada balik, dah berapa lama dah tak ada halaqah al-muallimin. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua sahabat yang sudi bersama dalam penyampaian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati sesi kita. Terima kasih sekali lagi. Stay safe, take a good care everyone, and also kami juga dekat sini kena berhati-hati. 5 juta penduduk tapi ada 1,000 lebih kes ya di seluruh island sekarang ini. It's quite worrying, dan kami sedang berada di dalam lockdown selama 6 minggu sehingga ke Christmas nanti, insyaAllah. So terima kasih, take care everyone. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Barakallahu fikum. Marilah sama-sama kita menangguhkan halaqah kita ini dengan dan kalau ada sebarang persoalan boleh type lagi lepas dah habis sesi live nanti. InsyaAllah kita saya akan jenguk. Saya sekarang nak keluar, ada urusan sedikit di luar. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahil hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.